Ilhan Omar mendakwa dia telah menyesuaikan diri dan ia menjadi masalah apabila orang-orang ini membuat kenyataan bodoh seperti ini. Kerana saya terpaksa buat semula video-video ini sebab saya tak boleh berhenti ketawa. Tuhanku, betapa bodohnya mereka fikir kita ni. Nampaknya mereka fikir kita memang sangat bodoh, seolah-olah kita tak ada semua bukti sejarah Ilhan Omar yang jelas menunjukkan betapa dia tak menyesuaikan diri. Jangan risau. Orang ramai mengkritik dia dari setiap arah kerana perkara ini. Tapi pertama sekali, mari kita lihat rakaman tersebut. Dan seperti Anda ada Somalia dan Somalia. ku dhashay Somali citizenship ugama baahni Kenapa dia beri, saya boleh saja kembali dan mahu. waana dad aan ku diin ahay Adalah apa yang saya lakukan. Untuk dan ana urid aku lakum, ana urid an aku lakum. waxsay ku hagaagi lahaayeen iyo sidii aan ku taakulayn lahay iyo oo taas waxaa iga keenaysa Soomaali jecel aan u qabo iyo Soomaaliya jecel aan u qabo. Saya tak tahu tentang kamu, tapi itu kedengaran sangat seperti seseorang yang sangat berintegrasi dan menyesuaikan diri dengan budaya Amerika, kawan-kawan. Apa yang saya pedulikan hanyalah orang Somalia. Mereka adalah bangsa saya. Mereka yang saya pertahankan. Itu memang kedengaran seperti integrasi. Ini teksnya. Saya menyesuaikan diri sampai ke Kongres. Dan orang bodoh ini suruh saya balik ke tempat asal saya. Kamu semua dengar tak? Kamu semua dengar apa yang wanita itu cakap tadi? Kamu dengar tak? Saya sangat gembira dapat bersama hari ini. Aniga xilka aan ku fadhiyo waxyaalo badan aan isla qabano waan ogahay aniga mas-uul weyn inuu iga saaran yahay wadankii aan ku dhashay oo aan ka imid. Saya rasa bertanggung jawab di Kongres untuk membantu negara asal saya. Saya seorang gadis Somalia. Dilahirkan di Somalia. Saya tidak memerlukan kewarganegaraan Somalia. Ia adalah hak kelahiran saya. Ia mengalir dalam darah saya. Mereka ialah orang yang berkongsi budaya dengan saya. Mereka berkongsi bahasa dan agama saya. Mereka ialah orang yang saya bersimpati terhadap. Jadi apabila saya memasang telinga untuk mendengar apa yang berlaku di dalam Somalia, supaya saya boleh melakukan sesuatu dan membetulkannya menggunakan dengan kuasa saya di Kongres Amerika, Anda tahu dengan siapa saya benar-benar bersekutu. Saya telah berasimilasi. Saya berasimilasi. Ilhan Omar takkan kenal arti asimilasi, walaupun ia terkena tepat di mukanya. Dan sebagai peringatan kepada anda semua tentang majlis yang indah ini, Ilhan Omar memanggil Presiden Somalia sebagai Presiden kita di satu perhimpunan di Minneapolis. Juga, sedikit konteks untuk Anda. Selain Ilhan Omar menjadi salah seorang yang paling buruk perangai di Kongres, dia juga merupakan wakil kumpulan Somalia. Anda tahu, kumpulan yang terlibat dalam penipuan, mencuri daripada pembayar cukai Amerika. Jadi apabila Anda berasimilasi dalam sesebuah negara, perkara yang biasanya Anda tidak lakukan ialah mengambil daripada rakyat negara itu untuk diberikan semula kepada orang dari tempat asal Anda. Sedangkan Anda sudah tidak lagi berasimilasi dengan mereka. Begitu mengarut. Saya tak boleh terima. Saya sangat berbesar hati kerana kita ada presiden kita, Presiden Somalia. Biar saya katakan sesuatu tentang kenyataan itu. Kita akan tonton selebihnya. Sejujurnya, saya tak boleh dengar dia bercakap dalam bahasa itu. Ia buat saya rasa nak muntah. Beginilah ceritanya. Apabila anda menjadi sebahagian daripada Kongres Amerika, hanya ada seorang sahaja di dunia ini yang merupakan presiden anda. Hanya ada seorang sahaja di dunia ini yang merupakan presiden kepada kumpulan orang yang memilih anda. Dan saya akan berikan anda sedikit petunjuk. Ia bukan presiden Somalia. Ya? Jadi tonton ini sekali lagi. Saya sangat berbesar hati kerana mendapat peluang ini dalam bahasa Somali sudah tentu. Presiden kita, Presiden Somalia. Presiden Hassan Sheikh Mohamad. Mari kita berikan sambutan hangat kepadanya, Minneapolis. Mari kita pergi. Saya dan Presiden mempunyai hubungan istimewa. Saya panggil dia Pak Cik dan dia panggil saya gadisnya. Agak tidak selesa, saya tak tipu. Anda mungkin tidak sepatutnya mempunyai hubungan dengan Presiden, di mana dia memanggil Anda gadisnya.
Tapi kalau Anda abaikan semua maksud seksual yang pelik itu, hakikat bahawa Presiden Somalia memanggil seorang wanita di Kongres Amerika sebagai gadisnya, apa maksudnya? Saya akan beritahu apa yang ia tidak maksudkan. Kalau anda tertanya-tanya, itu tidak bermaksud anda telah menyesuaikan diri. Tidak, itu bermaksud anda telah berdagang sepenuhnya. Dan dia memang seorang yang teruk. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua. Saya sayang Anda. Saya sayang Anda. Saya sayang Anda. Saya sayang Anda. Selamat datang ke rumah Anda. Rumah kami adalah rumah Anda. Selamat datang ke Minneapolis, i.e. Jangan risau, inilah tempat di mana anda akan mendapat semua wang anda kerana kami sangat pandai mendapatkan makanan dan membiayai segala yang berlaku di Somalia. Ini adalah rumah anda. Saya telah melakukannya. Saya orang pakcik. Saya orang pakcik. Sudah bertahun-tahun kita tidak di sini. Kami sangat gembira kerana Hassan kami adalah presiden kami. Jika anda fikir mungkin dia buat kesilapan pada kali pertama, tidak. Sekarang kita sudah masuk pusingan kedua presiden kita. Ya Tuhan, secara literal, pusingan kedua. Dan semua orang sangat gembira. Somalia bahawa Meshan akan jogo dan wagurugo daan nagamat deren hantar nihin dalam nagata Haimil Naga. Folia adalah rumah kita. Bukan Amerika, bukan Minneapolis, bukan negara ini yang telah kita sesuaikan diri, yang telah kita integrasikan. Tidak. Somalia. Somali, bukankah begitu, Hene Kunosyah? Setiap masa kita fikirkan Somalia. Ya, saya tak tahu nak cakap apa. Bagi saya, ini tak nampak seperti seseorang yang benar-benar menyesuaikan diri dengan budayanya. Baiklah, ini adalah jihad di tanah Amerika. Daerah Kongres Ilhan Omar, ini adalah seseorang dari kawasannya. Anda lihat, kerana masalah dengan Ilhan Omar, bukan sahaja dia sendiri tidak menyesuaikan diri, tetapi semua orang yang diwakilinya juga tidak menyesuaikan diri. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Adakah saya sahaja atau anda juga merasakan tenaga pro-Amerika, tenaga penyesuaian, tenaga integrasi itu? Sekarang, jika anda tertanya-tanya kenapa dia membuat komen ini, ya kerana seseorang telah memutuskan untuk menegurnya. Dan seseorang ini adalah wakil rakyat, Tom Emmer. Cuba teka. Tiada apa-apa yang bersifat perkauman tentang menegur seorang penjenayah. Betul. Betul bila saya cakap begitu. Sudah tiba masanya. Maksud saya, inilah yang mereka lakukan di negeri hebat Minnesota. Anda tahu? Budaya kita, budaya Skandinavia itu. Oh ya, lebih baik saya jelaskan sebelum saya teruskan. Orang Minnesota ada sesiapa di sini? Bagus. Jadi biar saya katakan, baiklah, awak pakai topi itu. Mesti awak dari utara Minnesota. Iron Range? Tidak, mungkin lebih dekat dengan Iowa. Tidak, saya tak akan sentuh perkara itu. Sebab saya bangkitkan perkara ini ialah kerana saya selalu beritahu orang, Minnesota bukan pencipta perangai pasif-agresif, tapi kami memang sempurnakannya. Baiklah, dan saya pula lebih kepada jenis agresif, yang mana tak selalu sesuai di Minnesota. Seperti yang Ralph akan beritahu Anda, kadang-kadang orang Minnesota sangat takut Anda akan panggil kami rasis, Anda akan panggil kami Islamofobik, Anda akan panggil kami dengan pelbagai nama sehingga kami tak mau masuk ke dalam pertengkaran itu. Anda tahu tak? Saya akan katakan yang saya memang tak pernah peduli, tapi sekarang saya dah tak kisah langsung walaupun sedikit. Maksud saya, lelaki itu memang layak mendapat tepukan. Dia memang layak menerimanya. Dan saya tidak. Saya tak kisah pun dari mana awak datang. Baiklah. Tapi kalau awak datang ke negara hebat ini, awak kena faham awak datang ke sini untuk jadi seorang rakyat Amerika. Kita raikan budaya semua orang, kita gembira dengan itu. Selagi awak seorang rakyat Amerika, raikanlah budaya awak. Saya tak kisah orang Itali, orang Poland, awak tahu, orang Somali, okey? Tapi mereka tak menyesuaikan diri. Dan kalau mereka tak menyesuaikan diri, mereka patut balik semula ke tempat asal mereka.
Dia tak cakap apa-apa lagi, dia tak cakap benda kontroversi, dia cuma cakap apa yang kita semua fikir. Tapi Ilhan Omar sudah tentu tak suka bila ada orang menegur komuniti Somalia kesayangannya kerana tak menyesuaikan diri. Jadi, dia tulis, saya dah menyesuaikan diri sampai ke Kongres dan orang bodoh ni masih suruh saya balik ke tempat asal saya. Malangnya, malang untuk Ilhan Omar, dialah yang selalu mengingatkan kita semua bahawa dia langsung tak menyesuaikan diri. Dan sekarang, dengan semua drama yang sedang berlaku di New York, kita akan terlepas pandang jika tidak menyebut fakta bahawa dia juga secara aktif menyokong orang yang anti-Amerika. Bukan sahaja dia cintakan negaranya, itu memang bagus. Anda dibenarkan datang ke Amerika dan mencintai negara lain. Anda hanya perlu cuba untuk menyesuaikan diri dan tidak membawa masuk orang yang hanya mahu memusnahkan negara ini. Ali Kongres Omar, rekan sekerja terbaru Anda dari New York, Xavier. Dia telah menyuruh orang ramai untuk meletakkan tangan kotor mereka pada bendera Amerika. Adakah Anda akan mengecamnya? Kenapa Anda Demokrat membenci Amerika? Kamu semua tak boleh mengecam rakan sekerja kamu yang menyuruh orang ramai meletakkan tangan kotor mereka pada bendera Amerika? Tidak, mereka tak boleh kerana mereka tak mahu kerana seluruh rancangan mereka dan tujuan utama adalah untuk menjatuhkan masyarakat Amerika. Hakikat bahawa orang-orang ini masih berada dalam Kongres memang di luar jangkaan saya. Terima kasih atas perhatian anda terhadap perkara ini.